Awak tengah buat prototype ke sekarang? Ya, kau diam. Ada wait. Okay. So hari ini kita akan cerita sikit tentang prototype lah. Kita akan backdated sikit lah. Awak dah buat prototype untuk presentation awak minggu hadapan. Kali ini kita akan tengok betul ke tak apa yang awak buat untuk prototype. Okay. So, Miss nak minta Yang sebut nama tu. Miss nak minta Alif bin Nil baca. Boleh, saya Alif. Baca untuk semua paragraf. Baca keempat. Every product has a target audience and is designed to solve their problems in some way. To assess whether a product will solve its users' problems, designers create an almost working model or mock-up of the product called prototype and test it with prospective users and stakeholders. Thus, prototyping allows designers to test the practicability of the current design and potentially investigate how clients can think and feel about the product. It enables proper testing and exploring design concepts before too many resources get used. Okay, thank you. Okay. Hamzah, bangun. Hamzah, boleh tak bagi tahu dekat saya, dekat first paragraph tu apa yang awak nampak? Point untuk prototype. Apa yang sebenarnya prototype tu maksudnya? Ya apa? First? Ha? Okey, boleh tak bolehkan ataupun tunjukkan dekat Miss untuk first paragraph tu apa sebenarnya prototype ni kita guna untuk apa? Untuk test with prospective stakeholder. Kalau dalam frasa technopreneurship ni kita panggil target customer, prospective users and stakeholders tu target customer awak lah. Okay, alright, thank you. Okay, Nasrin, first paragraph juga apa yang awak dapat tentang prototype? Untuk apa lagi kegunaan prototype itu? Bangun. Okay, good. Kita nak tengok sama ada produk yang kita bina tu, kita tunjuk dekat target audience kita, target customer kita betul ke? Betul ke menyelesaikan masalah? Ataupun macam saya kata, you punya produk tu khas untuk fancy customer saja, yang dia akan beli kalau dia ada banyak duit. Okay? Alright, second paragraph. Arif K6, Arif K5. Second paragraph apa yang awak dapat? Apa? Cakap dia. Dia bagi orang lain test supaya dapat tahu macam mana produk tu buat. Ya, macam tu. Alright. So, kalau tengok, we test the practicability of the current design and potentially investigate how trial users are feel about their product. So, itulah dekat dalam market survey tu, saya minta awak tanya apa pendapat, okay, adakah dia akan beli. Dan juga one of the things yang paling penting adalah kalau awak tengok dekat akhir sekali tu, before too many resources get used. Sebelum awak keluar banyak beli sensor tu, sensor ni, tanah liat tu, plastik ni, metal ni. Okay, so kita akan buat prototype, kita akan buat market survey
untuk kita tengok sendiri sama ada prototype tu diterima ataupun tidak. Okay. So, dalam kata makna yang lain, okay, prototype tu digunakan juga untuk allow your users sama ada awak nak tengok dia akan bite off tak, dia akan makan umpan tak kalau umpan tu ada dekat dalam laut. Okay, so assume yang ikan tu adalah you punya target customer. Okay, umpan tu adalah you punya produk ataupun prototype. So kalau awak bagi umpan tu, ikan tu akan makan ataupun tidak. Okay, so sama ada awak, kalau ikan tu tak makan, sama ada salahnya dekat umpan yang awak bagi. Maksudnya Salah you kena ikan. tukar produk. Salah ikan. Ya, ataupun salah ikan, salah sungai yang awak pergi. Umpan tu, ikan tu tak akan makan umpan yang sebegitu. So sama ada awak tukar produk ataupun awak tukar target customer. Okay. Alright. So ini adalah secara ringkas lah physical representation of your idea, determine and explore. Okay. So kita akan pergi ke type of prototype. Okay. So yang pertama adalah bahagian diagram ataupun illustration. Ini adalah seminimum, yang paling minimum lah punya prototype. Okay. Okay, kita ada 2D punya illustration. Ini yang awak dah buat dekat product type dekat atas tu kan. You just lukis and then you taggingkan dia punya function, you taggingkan dia punya features. Itu bahagian 2D. And then 3D. 3D ni kalau you guna software lah. Okay, yang macam boleh sisi depan, sisi luar, sisi atas, sisi bawah dan sebagainya. Itu ada dari konsep 3D. Okay, seterusnya adalah physical model. Physical model ni, okay, prototype ni dia tak semestinya perlu sebiji, sejibit macam awak punya finished product. Prototype ni is like macam teaser. Okay, so physical model awak kalau awak nak buat prototype pun tak perlu guna material yang sebetul-betulnya. Okay, contoh macam ni, dia jual bag. Tapi takkanlah dia nak beli kain, takkanlah dia nak jahit, takkanlah dia nak beli zip, all of that kan. So instead of that, dia just tunjukkan dia punya function. Oh, boleh buka, ada satu compartment. Oh, bentuk dia macam ni. Oh, dia ada 2 straps untuk kita pakai sebagai bag. Tapi dia buat daripada kotak. Okay, so dia boleh jimat kos kat sini. Okay, yang kedua, tengok. Dia nak tunjukkan cara vending machine work. So, dia tak beli pun vending machine yang asal yang besar. Dia tak buat pun dalam skala yang besar. So, apa dia buat? Dia buat daripada kotak. Dia buat dalam skala yang kecil. Tapi nampak tak? Ada dia punya features dia yang utama. So, bila awak tengok vending machine ni, awak tahu. Oh, kena masukkan duit. Lepas masukkan duit, mungkin kena push. Selepas push, akan nampak produk dekat dalam skrin. So, produk tu akan keluar dekat bawah. Dia nampak. Okay. Dan seterusnya yang ni yang macam awak tahu. Ini adalah food punya tu kan. Kat Sharkan tu. Okay. So, dia tak guna. Adakah dia akan jual this produk? No. Okay. Dia akan buat yang lebih kemas lah. Tapi yang ni dia just nak tunjukkan je. Ada tempat pemegang. Okay. And then ada bentuk gajah. Dan gajah tu akan jadi feeder kepada baby. Alright, so sama juga dengan prototype. Awak tak perlu sejibit. Okay. Alright, next adalah animation. You've been there. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all, and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox,
he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at Dropbox.com. Okey. So, video ni merupakan video pertama yang Dropbox tunjukkan kat investor dia dan dia mendapat dana awal untuk start Dropbox. Nampak tak? Macam mana? Dia just tunjukkan animation saja. Okey, dan adakah animation tu susah untuk dibuat? Susah ke? Tapi is it doable using your own resources? Yes, kan dia just guna kertas, you just kena type, you just kena lukis, and then you kena merancang storyboard dia dan juga record video yang macam snap banyak kali tu. And then you mergekan. Alright? So benda tu boleh je buat untuk your level. Dia tak ada guna Adobe ke, Photoshop ke dan sebagainya. Okay? So cuba bayangkan video yang macam tu, dia dapat menceritakan tentang Dropbox secara keseluruhannya dan diterima pelabur dan menarik pelabur untuk bagi duit kepada Dropbox. Okay? So awak pun boleh buat. Okay? Kalau orang yang dah lama-lama pun boleh buat level macam ni, awak patah lagi. Alright, next kita ada paper interface. Yang ini kalau yang siapa-siapa yang buat app. Okey. Yang ini adalah seminimum yang mungkin lah. Sebab dia hanya guna app, dia hanya guna kertas saja untuk tunjukkan macam mana flow of your application akan berjalan. Ya, kan Tinder kan? Tak lah age gender. Oh, dia sempat crossfit. Dating lah. Kita Okey, awak boleh buat ke macam ni? Senang kan? Senang kan? So, siapa yang buat app dekat sini? Kumpulan Braizai, kumpulan Cinggu, kumpulan Bazila, kumpulan Zailo, kumpulan Okey. So kalau yang buat app tu mungkin you boleh buat yang ini. Tapi you di IP kan, you boleh buat more better from this kan? Okay. So mungkin you boleh tunjukkan dalam bentuk UI yang interface yang cantik macam ni. Okay, I think masa Miss buat kajian hari tu, Miss ada nampak macam one of software nama Figma, something like that. Yang ni memang you boleh wujudkan, dia bukan just mock-up, dia just memang you boleh tekan butang tu. Dia boleh lah untuk yang dadah kan. Dia macam tu. Miss, apa nama dia? Fiber. Ya betul. Ya betul Atik, macam tu. Okey? Macam yang Irfan buat tu, ya itu UI interface. I don't know, ini saya ambil daripada Google, tapi masa saya buat kajian tu ramai yang cakap tentang Figma something. So mungkin you boleh tanya banyak dengan Sami lah.
Okay, so sekarang ni ada 5 prototype yang Miss dah tunjuk. So selepas ni Ami akan bagi tahu secara detail ataupun secara timeline-nya lah, macam mana proses prototype tu. Cuma Miss nak tanya lagi kat sini, prototype yang awak buat sekarang ada ke termasuk dalam 5 kategori ni? Ada. Siapa yang buat diagram dengan illustration? Semua ada. Tapi yang 3D lah. Semua yang ada. Sebab I think yang ini yang paling minimum kan, dan awak dah buat dekat atas kan. Okay. Cuma diagram ke illustration awak memang betul-betul kena teliti lah, kena tagging features dia. Okay. Next, siapa yang buat physical model? Semua orang juga, sebab that is one of the requirement yang Sir Amir bagi. Okay. Siapa yang buat animation? Ada ke yang buat animation macam ni nanti? Amir buat? Apa untuk promo? Oh, Amir buat. Yeah. Ada ke yang akan buat paper interface? Ni tunjuk video ni apa? Alah, sama je lah, interface lah juga. Nak bezakan dengan UI ni. Okay, siapa yang buat UI? Ya. Apa Zahir? Bagi customer? Jangan sampai video. Kami risau. Gelap dulu, gelap. I think usahawan ni akan mengajar orang empati dan simpati kan. Itulah nampaknya. Nampak ni tak apa yang patut dia. Okey dah. So Miss akan bagi kepada Sir Amir untuk teruskan dengan presentation seterusnya. Gosa sayang tu. Gosa. Sesuai. Semantap. Simple je sir. So buat betul-betul daripada scratch eh. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bila first time awak jumpa perkataan prototype ni? Tak tahu. Apa short term memory. Okay. Awak dah cuba, sebenarnya awak dah buat benda ni waktu F1. Cumanya awak mungkin in terms of prototype tu tak digunakan sangat. Okay. Antara prototype yang awak dah guna, contoh storyboard your first taksiran punya assignment taksiran rasa. First taksiran segmen taksiran. Itu adalah starting prototype awak sebenarnya. Okay. So saya akan explain lebih detail tentang prototype and apa requirement untuk projek awak. Okay, make sure take note and dengar betul-betul. If salah akan efek markah bulan awak lah. Okay, macam yang kita bincangkan 60 documentation 40 project. Okay. So for objective and goals, by the author should be able to understanding the purpose of prototyping, familiarity with different types of prototype, and last, ability to create prototypes. Okay, kenapa kita perlu buat prototype? So tak ada guna kos banyak. Okay. Kita dapat tengok produk Okay. yang Branding. Okay, boleh juga as teaser macam yang saya cakap. Okay, so first evaluate technical feasibility. Okay, awak nak tahu apa dia punya movement dia ataupun dia punya features yang ada sedia dalam produk awak. Okay, and then reduce risk. Contoh, awak terus buat awak punya produk. Bang tak tahu produk awak tu selamat atau tidak, ataupun akan mengalami kerugian atau tidak. Okay, without discuss dengan awak punya maybe awak punya partner ke, awak punya ni lah yang akan effect kepada awak. Okay, and then provide focus feedback.
Okay, awak nak gain feedback daripada target customer awak. Okay, and then planning. So, basically planning lah, awak punya prototype ni. Awak plan apa yang awak nak buat dengan projek awak. And lastly, not last, simulate the future product. So, apa feature-feature yang awak nak letak, okay, ataupun ada any loophole yang ada dalam produk awak. And lastly, quick and easy lah. Itu adalah gambaran awal bagi produk awak. Jadi awak terus buat macam tu, dan awak boleh repeat balik kalau salah. Okay, apa? Buat apa macam ni? Ngantuk ke? Okay, ini yang awak dah tahu before. So, prototype dia duduk under Design. prototype duduk under design. Okay. So, kaedah actually banyak dia kaedah yang awak boleh guna. Kita ada adjust proses. Okay, and then kita boleh guna juga creativity punya computational thinking punya step dan masalah. Banyak lagi sebenarnya. Tapi yang easy untuk semua awak parti je lah. Okay, planning, analyze, design, implementation and maintenance. Salah. Mentality design. Alright. So prototype dia duduk bawah design. Okay. Jangan tertukar prototype. Ada orang kadang-kadang dia tertukar prototype ni bawah implementation. Apa beza prototype dengan implementation? Prototype tu not the real product. Alright. So everything yang awak dah planning dalam design, awak punya prototype, so awak implement it into a real. Okay. So definition sama je lah yang kita cakap tadi. So okay, type of prototype. Okay, type prototype sebenarnya banyak, berlambak-lambak. Okay, penggunaan prototype macam yang awak tahu, dia untuk memudahkan user awak ataupun target awak punya ni lah, macam yang banyak awak punya produk kan. So, kita ada dua part sebenarnya. Untuk prototype awak ada dua. Satu, prototype untuk produk, physical product, and satu motor digital product lah. Okay, for physical product, usually awak akan guna sketch, 3D printing or rapid model ataupun working model. Okay, so saya tanya, sekarang ni awak buat physical ataupun digital product? Okay, siapa yang buat digital? Digital product. Okay, siapa yang buat both? Okay, right, so remain adalah physical product lah. Okay, so untuk yang buat physical product, antara tiga ni, mana yang awak guna? 3D printing, sketches, 3D printing, semua mesti. Semua guna. Working model tu kan Okay, working model adalah produk awak sekarang, yang awak buat sekarang ni, prototype awak tu. Sebabkan saya kata syarat untuk presentation awak kena working, but bukanlah complete. At least saya boleh nampak dia punya movement, dia punya flow, dan okay, 2 atau 3 features dia okay. Okay, janganlah tak gerak langsung awak punya produk tu. Okay, tapi ada juga prototype yang dia tak ada, yang dia macam just cut paste kan. Macam misal saya tunjuk ni paper base. Okay, dia just dia tak macam lah, cuma dia boleh tunjukkan dia punya gambaran awal sahaja. Cuma saya tak nak benda tu. Sebenarnya awak akan buat repetition. Awak nak buat ni, betul awak nak buat benda baru lagi. So sebab tu saya minta awak buat prototype yang based on working model. Okay, benda tu dah bergerak, maksudnya dah function lah. And then waktu stand dulu nanti awak just implement je terus full. Okay, and then untuk digital product awak ada dua. Ini basically dua ni memang akan guna lah sampai bila pun awak kerja nanti ke as software developer ke, awak akan guna wireframe and storyboard. Okay, wireframe, apa beza wireframe dengan paper base yang saya dah tunjuk tadi?
Wireframe online. Dia macam yang ni lah kan, UI tu dia working. Tak semestinya. Okay. Ada detail. Macam detail Alright. mana gimana Okay. semua. Betul lah yang saya cakap, dia detail. Paper base yang macam Miss tunjuk, itulah gambaran dia punya flow dia. Not flow, dia punya grafik dia lah, kita kata. Dia just user experience dia. Okay. Untuk wireframe, awak boleh je buat wireframe dalam kertas, tak ada masalah. Untuk wireframe. Wireframe ni, each button tu awak kena lukis lah. Kalau ada 10 interface, so 10 phone awak kena lukis. So button ni ke mana? Button A ke B, contoh. Alright. And nak buat wireframe ni, awak boleh guna Canva, boleh, tak masalah. Canva boleh link button. Ataupun awak nak guna, itu kalau free. Kalau awak nak buat, ada buat student package untuk Adobe XD. Tapi yang tu, lupa je install, tapi ada yang untuk student. Asbab, yang tu sangat asbab. Okay. And then storyboard. Storyboard mau highlight to animation. If awak ada animation, use storyboard. Okay. Sebab awak nak jalan cerita, okay, awak tak nak salah number scene, awak tak nak salah. Okay. So mana yang buat produk dengan digital produk, mesti awak kena ada salah satu dalam benda ni. So basically kalau awak dah buat produk, ni wajib, betul? Okay. And then ini tutup lah sebab awak buat terus working model, betul? Okay, dua ni dah wajib untuk awak punya projek. And siapa yang buat digital, wireframe. Wireframe ni saya nak tengok waktu presentation awak minggu depan. Sebab benda ni yang saya tahu button awak mana. Takut tekan home button dia keluar. Okay. Storyboard ada ke coordination? Tak ada kan? So use wireframe untuk awak punya prototype. Okay. So for project phase 1, saya panggil phase 1 je. Sebab saya dah pecahkan kan. Untuk pentadbiran kali ni, awak just buat PAD, Planning, Analysis and Design sahaja. Okay. So lagi 100 markah adalah pada pentadbiran 2 awak. Okay. So pentadbiran 1, Planning, Analysis and Design, and then in design. Siapa dah buka documentation punya tu? Ada yang tak buka lagi? Okay. Alright. So untuk prototype design, saya nakkan ini awak letaklah main gambar mesti ada. Okay. Cuma saya nak highlightkan awak kena letak front, side and up view untuk produk awak. Okay, make sure ada benda ni. Okay, and label. Mungkin kalau contoh awak ada satu komponen kat sini, tulislah label 1. And then create a table. 1 tu apa? Kan awak lukis transistor tapi benda tu capacitor. Awak lukis LED tapi tak nampak macam LED. So make sure labeling, label number sahaja dekat awak punya gambar tu, and create a table. Alright. Saya nak remind juga, untuk gambar, labeling ke atas bawah? Bawah. Jadual, table. Okay, make sure betul yang tu. Itu format Okay. And then yang ni wajib ada. Okay, kalau yang ni untuk produk kan, yang buat produk. Kalau yang buat digital produk, masukkan awak punya screenshot ni, wireframe awak. Okay, tapi label lah 1, 2, 3, bagi semua. Okay. Yang ni wajib untuk both. Siapa yang buat produk, siapa yang buat digital produk, wajib ada navigation. Okay, awak buat flowchart based on product flow tau, bukan coding tau. Kalau awak buat coding, sampai slide depan tak habis. So buat based on product awak. So contoh awak start maybe enter coin. So enter coin, and then start process. Buat flow, just flow produk awak sahaja.
Okay, pendek je. Tak perlu pun nak buat full system punya flowchart. Okay, so benda ni wajib. Yang ni wajib bagi yang buat produk. Dan bagi yang buat digital produk, wajib untuk screenshot awak punya wireframe. And siapa yang buat produk and physical product and digital product, wajib ada dua-dua. Maksudnya awak ada sketch ni and awak ada wireframe. Okay, wajib. Alright. Yeah. Dia akan jadi different lah. Tapi tengok juga, adakah different function awak tu start dengan benda yang sama? Kalau benda yang sama, just decision je lah. Diamond. Okay, habis. Okay, alright. So, ini adalah untuk projek awak. Okay, before that, okay, then just ni lah. Okay, sebab takut adik tak baca lagi kan, 2 minit. Okay, untuk documentation wajib awak ada documentation. Okay, just saya bagi contoh kan. Saya bagi contoh dalam group baca, tapi itu full paper tau. Awak jangan buat yang tu kepal. Okay, so project background. Okay, bagi tahu lah project background awak apa. Buat dalam 2 atau 3 pelenggan. Make sure align so tak nak macam mebah. And then objective, and then 3. Problem statement 3. Problem solving pun 3. And then company organization. So bagi tahu lah tentang company awak tentang apa. Alright, produk apa yang awak hasilkan. Okay, and then literature review based on bahan bacaan awak, apa yang awak dapat. Introduction lah, cerita lah sikit apa kepentingan literature review. Okay, tentang produk awak. Okay, apa function dia. Related technology. Okay, ini ada beberapa soalan daripada korang. Related technology, based on teknologi apa yang awak gunakan. Okay, contoh kalau awak guna Blender, bagi tahu lah contoh 2.2.2 Blender. So, bagi tahu Blender tu apa. Okay, and awak guna Blender tu apa. Raspberry Pi, awak guna apa kalau guna Raspberry Pi tu. And then, equivalent application. Application apa yang ada dekat market sekarang as awak punya pesaing. Alright, ini berak. Berak. Okay. And then dekat bab 3, chapter 3 awak ada metodologi. Give introduction. Apa itu metodologi? Okay, what kind of metodologi awak guna? Alright. So, untuk planning phase, awak guna Padim kan? So, cari planning, analysis, design, implementation, maintenance tu, adakah ada sistem, dia apa nama cycle tu? Bagi tahu dalam introduction, cerita kan? Padim tu memang ada satu cycle tau. Sistem software development process, ada. So, cerita kan? Padim tu apa benda dalam introduction? And then, baru masuk 3.2, system analysis model. Okay. So, planning phase. Apa yang awak buat dalam planning phase? Yes. Padim lah. Hah? Sekejap. Ini Padim. Tak So, awak cari sistem analysis model ni. Apa benda tu? Apa tunjuk benda tu? No, ceritalah apa sistem analysis model tu. Introduction. Okay, just intro. Sekejap, Mak sister tu dekat dalam intro lah. Definition Padim tu. Okay, metodologi maksudnya method bukan? So awak gunakan method Padim betul? Planning, analysis, design, implementation. So Padim dia adalah sistem analysis model. Model tu di sini. Okay, Anas. Kau kalau salah buat tu kau dah siap kau Okay. So Padim tu adalah sistem analysis model. So
bagi tahu dalam introduction awak sebenarnya model tu apa. Okay, method apa yang awak gunakan, padim tu. So planning apa tu planning. Tapi non detail lah. Untuk planning phase, bagi tahu apa project planning awak. Macam mana awak dapat idea. Okay, siapa yang suka pakai idea maybe awak nak cerita apa, cerita lah dalam tu. Alright, and then analysis phase. Analyze awak punya produk. Okay, dekat analysis phase ni awak ada buat student survey betul? Customer survey betul? Okay, customer survey awak masuk bawah analysis. Okay, awak buat nanti dalam analysis tu ceritakanlah tentang customer survey awak. And then design phase. Design phase awak prototype lah di sini. Okay, apa yang awak buat. Contoh awak buat physical product prototype dengan digital product prototype, ataupun awak buat salah satu. And then awak beritahu lah awak take approach untuk ni bagai semua ke. Okay, yang dua ni implementation maintenance adalah pada ketersediaan dua nanti. So abaikan, just give space dekat sini. Okay, and then untuk bagian analysis and design, intro. Apa tu analysis and design? Okay, and then requirement. Apa software requirement yang awak perlu? Awak dah beritahu kan dekat teknologi atas tadi, betul? Dekat bahagian first chapter. Yang ni boleh buat dalam bentuk table, tak ada masalah. Software yang hardware ni boleh buat dalam bentuk table, tak ada masalah. Okay, prototype design. Okay, prototype design ni masukkan awak punya sketching, awak punya wireframe, awak punya ataupun awak interface dua-duanya sekali. And then definition project, masukkan awak punya project. Yang ni wajib ada semua. Okay, yang testing ni abaikan dulu, workshop pun abaikan dulu. Okay, cuma saya nak remind, nak ingatkan balik. Untuk customer survey, masuk bawah analysis. Okay, yang tu akan dia dulu juga bahagian tu, student survey tu. Okay, masukkan bawah analysis, jangan salah. Alright, so yang ni, please make sure justify, line kan, and then page number dekat bottom right. Okay, font 12 Times New Roman. Reference, use standard format yang saya pernah ajar before. Tak usah, guna ni je, Google punya reference tu. Format ni je, masukkan dia punya author bagian semua. And then spacing 1.5. Spacing make sure 1.5. Okay, application tentang prototype ataupun projek awak. Ya. Tak faham introduction kita analysis tu. Ha? Tak faham introduction dengan sistem analysis. Introduction apa? Introduction dengan sistem analysis. Tak faham apa beza dia tu yang tak. Sistem analisis tu adalah percayaan berbalik. Yang tahu tak boleh ceritakan pun apa benda. Okay, cuma dekat bagian introduction tu awak bagi tahu method sistem analisis yang awak guna tu apa. Sistem analisis tu title dia lah kan, untuk yang pada mungkin lah. Jadi okay. Intro. Awak cerita kan sistem analisis tu apa, bagi tahu apa benda sistem analisis tu. Okay, kembangkan planning tu apa, analysis tu apa, design tu apa. Okay, and then done design analysis model. So masuk 321 terus. Planning phase tu apa? Apa yang awak buat during planning phase? Itu je. Faham? Tak faham apa awak faham lah. Faham. Dah faham. Okay, alright. So any question tentang projek awak ataupun tentang prototype? Sure? Saya tak nak nanti ada yang datang tanya soalan yang sama. So saya explain tentang projek. Okay. Tolong tengok contoh yang saya bagi tu. Tak perlulah awak nak buat cepat panjang sampai 78 page. Maybe can be 20 or 15 or ikut ni lah
Okey, sebab nanti saya akan minta untuk awak bukukan benda tu, not buku lah. Kita akan buat as a physical documentation, print. So akan simpan benda tu. Sebab yang last semester ni ada lagi yang ada, tak print ni. So yang ni kita akan print terus lah. Okey. Just as reminder, presentation hari Khamis, minggu hadapan. Jawab ada orang luar. Alright. So tolong buat projek awak betul-betul dan jangan malukan diri awak ataupun polis. Alright. And then for your documentation, submit pada hari Ahad minggu hadapan, last documentation. Okay. Hanya CEO sahaja yang submit. CEO yang submit. Kita tak nak ada 10 orang yang submit benda yang sama. Okay. So remaining time, awak boleh sambung dengan projek awak. If ada masalah, bagi tahu Ustaz atau ambil fasilah. Okay. Alright, clear? Ya. Clear kita projek? Ya. Alright. Banyak masa ke tak banyak masa? Banyak kan? So pada hari Khamis ada slack ataupun tak capai expectation kami akan berbalik semula pada tim tu. Macam mana you tak utilize masa sebaiknya. Sebab Miss tengok pun masa PPL awak pun ada yang main Roblox, ada yang main game. So tak ada alasan awak punya presentation, prototype awak, market survey awak tak sebagus yang Miss dengan seharapkan. Okay? Kalau prototype tu macam ada important features, main features, tapi yang feature ada yang not so important tu tak ada, tak apa ke? Tak prototype. As long you boleh tunjukkan macam mana dia workflow, okey tak masalah. Tapi macam saya kata cepat dia, awak punya tu perlu ada dua ataupun dua features yang work lah. Dan yang pastikan awak punya keputusan awak tunjuk tu melayu, maksudnya itu yang melayu awak dengan orang lain. Itu yang benda yang sama yang awak tunjukkan kepada orang lain. Sebab awak guna working product, so awak kena tunjuk. Jadi kalau masa kita perform tu yang chemical tak ada lagi tak pula kan, asalkan dia dengan edit apa dia tu apa. Tapi you kena show juga lah intermittent betul chemical tu perlu wujud dan nama pun betul. Kita mampu memadamkan api. Tak ada lah, semua dah okey, sensor okey. Lalu tiba balik tak jadi bau. Balik lagi marah kan. Okey dah, boleh back to your group. Alright. Buat kerja masing-masing. Sama-sama. Gunakan masa sebaik mungkin. Sebab ni memang tak ada extend. Sebelum ni dengan Sir awak boleh extend. Sebab lepas tak ada extend dah. Apa ada idea untuk ini? Awak pen potong. Itu je. Sini lah, sini. Nak print. 3D print. Sumbat. Ha? Sumbat. Sumbat lagi? Ya. Dua-dua? Satu tu boleh. Satu. Alana, guna sebelah lagi apa? Alana. Yang ni lah, yang tak